Okey, salam sejahtera. Hari ini kita akan habiskan modul 13.4. Okey, 13.4 ubat-ubatan dan bahan kosmetik. Okey ya. So, kita dah mula ini, dah hari tu kelas sebelum kita dah selesai ubat, ada ubat tradisional, ubat moden. Okey, lepas tu ubat tradisional ada contoh dengan fungsi dia. Okey, jenis-jenis ubat moden, kita ada ubat pertama, ubat tahan sakit, ubat nama dia analgesic. Ada contoh aspirin, paracetamol, codeine. Okey, berikut adalah fungsi dan cara penggunaan. Kita ada antimikrob. Antimikrob terbahagi kepada antibiotik yang makan punya, antiseptik yang sapu di luar, dengan disinfektan untuk nyakuman. Okey, so untuk memusnahkan patogen. Dan berikut adalah contoh-contoh dia antibiotik, ada penicillin, streptomycin, ada amoxicillin. Okey, banyak lagi saya tak letak sini. You tengok belakang tu nama linsin. Semua itu antibiotik. Okey, contoh antiseptik kita pakai hydrogen peroxide, iodine, okey, boric acid, itu semua contoh antiseptik. Okey, kemudian kita ada kategori besar psikoterapeutik. Okey, dalam situ ada stimulan, antidepresan dan ubat psikotik. Ubat psikotik tu nama dia antipsikotik, sama saja. Okey, nah contoh ubat psikotik untuk rawatan psikosis, iaitu gejala penyakit mental. Dan kita adalah cerita-cerita dia. Okey ya. Okey, hari ini kita sampai sini. Kita ada ubat satu lagi kita panggil anti-allergic. Okey, anti-allergic di sini contoh dia. Okey, antihistamin, cetirizine, loratadine. Okey, cetirizine dengan loratadine saya rasa biasanya you dah ada pernah makan punya. Ini ubat sesama sebenarnya. Okey, ubat sesama. Loratadine yang biasa kita makan untuk satu hari satu biji saja, 10 mg punya. Okey, dan cetirizine, okey, selalu kita panggil cetirizine, tapi ejaan dia cetirizine. Okey, pun sama ubat sesama juga, tapi dia ada fungsi lain, anti-allergic. Contoh gatal, okey, merah-merah, bintik merah dekat kulit, maksud gatal, allergic kan. So kita boleh makan loratadine atau cetirizine. Okey, dua ini ada fungsi tu. Cuma cetirizine tu mengantuk. Okey. So melegakan hidung berair sesama dan kegatalan. Okey, gatal tangan semua tu boleh makan loratadine. So dia adalah jenis ubat anti-allergic. Okey, membantu mengurangkan alahan. Alahan tu allergic. Okey, kurangkan allergic so kita makan. Ini contoh-contoh ubat dia. Okey, cara penggunaan dan kesan sampingan dia sama. Perlu diambil mengikut preskripsi doktor. Perlu. Okey, mengakibatkan mengantuk. Okey, mengantuk punya. So kalau loratadine dengan cetirizine, cetirizine tu memang mengantuk. Okey, so bila you pilih, pastikan kerja awak adalah tidur, rehat. Tak apalah. Kalau you tengah ambil exam, itu cari sakit lah. Mengantuk macam mana nak buat exam? Memandu kereta lagi tak boleh. Okey. So apa yang dapat menyebabkan mulut terasa kering, okey, antihistamin dapat menyebabkan mulut terasa kering, gangguan penglihatan dan sembelit jika diambil pada dos yang tinggi. Itu sebab kita jarang nampak antihistamin. Tapi memang ubat anti-allergic. Okey, jarang kita pakailah sebab dia punya side effect banyak juga, terasa mulut kering, okey, selalu nak minum air, okey, gangguan penglihatan. Dia bagi kita badan kita kering tau. Itu sebab dia kita hidung berair asyik ada sesama tu. So semua ini memang kering lah. You kena minum air yang banyak. Okey ya. So last kita ada jenis ubat terakhir. Berapa jenis? 5. Satu analgesic, antimikrob, psikoterapeutik, 3, 4, 5. 5 jenis. Okey, berserta dengan contoh-contoh di bawah dia. Okey, last adalah corticosteroid. Steroid, prednisolon, okey, mometasone, kotolon, itu semua nama LON belakang tu, you nama ada LON di belakang, itu adalah steroid. Okey, steroid. So steroid banyak guna dalam ubat, okey, sebagai ubat, dan banyak dalam ubat yang sapu, contoh kosmetik punya benda banyak steroid juga. Steroid itu menjadikan kita dependent.
Selalu nak pakai. Bila sekali pakai je, dah okey. Lain kali you pakai ubat lain dah tak boleh. Sebab kandungan steroid tinggi. So, kena hati-hatilah. Ubat yang sapu di muka tu, memang kena pilih yang tiada steroid punya. Okey, memberi kelegaan bagi kawasan yang radang, okey, inflammations. So, kita pakai steroid. Mengurangkan bengkak, kemerahan, gatal-gatal dan tindak balas alergi, asma, artritis. Okey, satu boleh search Google lah, banyak asma tu apa, artritis semua boleh lihat di situ, ada banyak penerangan. So itu ubat yang memang kuat lah. Tengok, bengkak boleh, semua boleh. Okey, so selalunya macam seperti orang kanser, selepas kanser dia buat kemoterapi, memang dia akan makan steroid. Okey, prednisolon dia akan guna lama, dalam beberapa tahun dia akan pakai. Sebab itu untuk stablekan sel dia, okey, memang akan pakai steroid. So dia memang perlu diambil mengikut preskripsi doktor. Kita jarang pakai steroid, jarang makan, terutama makan. Pengambilan jangka panjang menyebabkan muka sembab. Okey, mungkin pun tak tahu muka sembab macam mana. English lebih faham lah. English kita panggil moon face. Muka sembab ni moon face. Moon face maksud dia punya muka memang betul-betul bulat je. Okey, kalau selalunya tajam ada dia tiba-tiba jadi bulat macam bulan, okey, muka sembab. Tekanan darah tinggi mengakibatkan paras gula. Darah itu meningkat. Okey, itu semua jangka panjang kalau kita pakai steroid. That's why kita jarang pakai steroid jangka panjang kecuali siapa yang kanser, okey. Kanser selepas kemoterapi semua sel okey unstable, okey, kemungkinan boleh berlaku bengkak sini, bengkak sana. So memang pakai steroid lah untuk stablekan everything. So especially the prednisolone. So 1 tahun 2 tahun makan prednisolone, muka memang jadi bulat, moon face. Okey, muka macam bulat dia. Okey, so kita nampak muka pelik, kenapa tiba-tiba gemuk? Bukan gemuk, dia muka je jadi moon face. Badan dia sama je. Okey, kalau lagi panjang, okey, dia akan jadi obesity, central obesity. Dia akan gemuk muka dia, bulat, moon face. Lepas tu dia akan gemuk di perut sahajalah. Okey, kaki semua sama, tak besar pun. Macam kwashiorkor, tapi dia bukan kwashiorkor. Okey, dia side effect daripada prednisolone. So ini ubat. Okey, selesai ubat. Okey, sekarang mewajarkan penggunaan ubat tradisional. Okey, ubat tradisional ni, okey, dia baik ke tak baik? So you ikutlah. Kalau you nak side, you nak berdiri di bahagian ubat tradisional, you kena bagi kesan positif. Kalau you membantah, you kena bagi kesan negatif. Okey, itu maksud justifications. Okey, membantu badan sembuh secara sendiri. Okey, kita tak payah bergantung pada ubat moden di luar yang banyak kesan negatif. So dia boleh sembuh sendiri. Okey, dengan bantuan ubat tradisional. Maksud dia antibody fight diseases. Okey. Kesan negatif mengambil masa lebih panjang untuk menyembuhkan penyakit. Lama, you perlu lama. Contoh sesama pun lama kalau guna ubat tradisional. Mengakibatkan kesan sampingan sekiranya penggunaan dos yang tidak tepat. Ini bahaya. Okey, sebab kita tak tahu berapa banyak dos boleh pakai untuk ubat tradisional. Sebab tiada klinikal, tak ada ujian klinikal. So kita pun tak tahu berapa dos dia. Maka kebanyakan orang selalu pakai ubat tradisional, dia akan melebihi dos. Okey, sebab kurang dos tak berkesan, maka dia pun makan banyak. So melebihi dos. Melebihi dos, satu kesan yang paling besar dekat hati. Okey, contoh you makan herbal macam-macam herbs untuk immunity ke, untuk ni ke, tu ke semua, itu akan bagi beban dekat hati. Sebab dos yang berlebihan itu, dia akan ada efek dekat hati. Hati kena detoksik. Terlalu banyak, tak sempat detoksik, so hati kita rosak. Okey, hati rosak tanda-tanda seperti jaundice, dia akan jadi kuning, badan kuning, seluruh kuning macam tu, maksud dia kemungkinan hati sudah rosak. Okey, so hati-hati dengan ubat tradisional juga sebab kita tak tahu dos dia berapa. Contoh saya kata ginseng tu baik untuk sistem pertahanan badan. So ada orang pun makan ginseng seperti makan lunch,
jadi sayur pula ginseng tu. Tak boleh macam itu. Sebab kita tak tahu dos dia berapa. Sangat bahaya juga. Okey ya. So sikit-sikit tak apa, membantu badan, imun sistem badan untuk melawan penyakit. Itu bagus sebab sembuh secara sendiri. So you punya imun sistem semakin kuat lah. Okey, kalau imun sistem kuat, jangkitan virus tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey ya. So mewajarkan penggunaan ubat moden. So apa kesan positif kalau ubat moden? Dia mengambil masa yang lebih pendek untuk menyembuhkan penyakit. Sekejap ya. Contoh antibiotik 3 hari je dah sembuh. Cuma kita kena habiskan semua antibiotik. Okay? Seperti yang kita bincang untuk mengelakkan penyakit itu ulang, untuk membunuh semua bakteria. Okay. Menjalani pelbagai ujian klinikal sebelum boleh digunakan. So satu ubat selamat digunakan, dihasilkan oleh kilang memang melalui pelbagai ujian klinikal. Bila dah confirm okey benar, baru dia akan keluar secara banyak dan jual di pasaran. Okey, ujian klinikal tu guna siapa? Guna volunteer. Okey, cuma negara kita tidak menghasilkan ubat baru, so jarang ada volunteer. Kalau di Europe, di US memang ada volunteer, sukarelawan untuk pergi makan ubat baru sebelum dijual benar. Semua ubat sebelum dijual perlu test dengan manusia juga. Okey, so you kena pergi makan, akan sign agreement dia untuk pergi jadi volunteer. Okey, selalu tak matilah. Cuma ada side effect dia. So mereka nak tahu apa side effect dia kalau dimakan oleh manusia. So side effect dia nanti akan reduce, akan tambah baik lah sekiranya boleh. Kalau tak boleh, dia akan jual dan dia akan nyatakan di situ side effect dia. Okey, kesan negatif mengakibatkan kesan sampingan sekiranya penggunaan dos yang tidak tepat sama saja. Okay, kalau ubat tu dos tak tepat, ada masalah besar benar. Even paracetamol juga. Satu hari maksimum berapa biji? 6 biji. Contoh kan, you tak boleh lebih dari itu. Lebih ada masalah dekat hati, okay? Sangat bahaya. Okay? Ubat moden kalau melebihi dos, lagi bahaya. Okay, so jangan banyak makan banyak-banyak lah. Okay, ini bahagian ubat. Jenis 5 jenis, penerangan dia. Lepas tu ada mewajarkan penggunaan dia. Kesan positif, kesan negatif, kesan positif, kesan negatif. Tengoklah soalan dia. Nak kita cite yang mana satu? Maksud nak kita sokong yang mana satu? Okey, seterusnya kosmetik. Okey, kosmetik mungkin sekarang awak jarang pakai ya. Tapi in future, okey, girls, lady mesti banyak pakai kosmetik. Kosmetik ialah bahan atau produk yang digunakan secara luaran untuk membersih, melindungi, mencantikkan penampilan seseorang. So itu adalah fungsi kosmetik. Okay? Jangan bagi tahu saya kosmetik untuk dimakan. Mana adalah makan kosmetik? Ada makan ginju. Tak adalah. Okay? Itu pun tak makan pun. Okay, kosmetik ialah bahan untuk inilah fungsi dia. So apa bahan asas dia? Ingredients yang ada dalam kosmetik. Ada juga pengawet, pelembap, pewangi, pemekat, pengemulsi tentang minyak lah ini. Air, pewarna. Okey, contoh dia pengawet untuk mengelakkan fungsi dia, mengelakkan kerosakan produk kosmetik. Apa contoh yang ada di dalam? Okey. Parabin, formaldehyde. Ini yang digunakan, contoh saya ambil dari buku teks ya. Pengawet. Pelembap, mengekalkan kelembapan produk kosmetik. So, glycerin, natrium, laktat. Ini contoh dia. Pewangi, memberikan aroma yang menyenangkan kepada produk kosmetik. Kena wangi lah. Okay. So contoh minyak pati, essential oil yang kita pakai, lemongrass, okay, ada pelbagai bau. Pemekat, memekatkan produk kosmetik. Glycerin, gam zantan, okay, itu untuk semua jenis pemekat dalam bahan kosmetik. Okay, pengemulsi, membentuk campuran homogen antara air dan minyak. Air dan minyak susah nak campur lah. So kita pakai pengemulsi. So dia akan dapat campuran homogen yang elok. Contoh, lecithin, acid stearic. Air larut dalam penghasilan produk kosmetik. Banyak kandungan air lah mestinya. Pewarna, memberikan warna agar produk kosmetik lebih menarik. So itu bahan asas dalam kosmetik.
Mula-mula you kena tahu kosmetik tu apa fungsi dia. Okey, kemudian apa bahan asas kosmetik yang ada. Okey, dalam contoh ini pewarna, contoh pewarna yang pakai ferrum 3 oksida. So nampak ferrum 3 dah tahulah warna perang punya. Okey, light brown. Normally it's a light brown lah. Okey, seterusnya adalah jenis-jenis kosmetik. Tadi you dah tahu kosmetik fungsi dia. Okey, sekarang ada jenis dia. Kosmetik rias. Kosmetik perawatan pewangi. Dia ada 3 jenis. Okey, rias itu yang pakai biasalah. Okey, untuk mencantikkan wajah punya. Apa-apa you sapu dekat muka awak untuk mencantikkan wajah, okey. Itu semua adalah kosmetik rias. Okey, kalau kosmetik perawatan untuk rawatan. Okey, sorry ya, sekejap 1 minit. Okey, sorry. Okey, jenis ketiga pewangi. Pewangi memberikan biasalah haruman. Okey, ini contoh jenis-jenis kosmetik yang ada. Okey, contoh nak tanya. Mask. Mask itu di bawah mana? Siapa boleh jawab? Siapa ada pakai mask yang letak dekat muka tu? Mask boleh dikategorikan sebagai kosmetik yang mana? Treatment. Yes, treatment. Very good. Mask sebenarnya cosmetic treatment. Okay, so laki perempuan ke, kalau ada waktu malam free ke, pakai mask tu okay. Itu di bawah kategori cosmetic treatment lah. Okay, ya, so untuk merawat muka, jerawat ke, bagi top up kandungan air ke. Okay, itu semua kosmetik perawatan. Dan ada krim untuk sapu muka. Itu semua kosmetik perawatan lah. Okay, kosmetik rias itu sebenarnya benda yang perempuan pakai lah. Okay, pergi tengoklah itu makeup. Bila makeup pakai punya, okay, itu semua kosmetik rias. Okay, mewajarkan penggunaan kosmetik dalam kehidupan harian. Ada kesan positif, kesan negatif dia. Okay, cuma kesan positif, kita kena cerita kosmetik semula jadilah, yang buatan sendiri. Sebab kosmetik buatan sendiri mudah dihasilkan menggunakan bahan-bahan semula jadi dan selamat digunakan. Dan dia boleh mencantikkan wajah kita. Okey. Bila kosmetik nak cerita kesan positif, sekali lagi, kita balik kepada yang buatan sendiri. Lebih baik. Sebab dia semula jadi dan selamat digunakan. Tak payah peduli dia ada apa. Sebab you bila buat sendiri, bahan kosmetik ada cerita dia dalam buku teks boleh baca. So memang itu daripada natural punya lah. Okay, daripada natural cucumber, for example, guna untuk jadikan mask. Boleh. So dia mencantikkan wajah. Okey, itu kesan positif dia. Kesan negatif lebih banyak. Kosmetik punya kesan negatif lebih banyak. Kerosakan ginjal dan sistem saraf jika merkuri diserap ke dalam salur darah. Okey, merkuri memang diharamkan dalam kosmetik. Okey, so you pun tanya, diharamkan kenapa? Bahaya. Sebab ada produk kosmetik mengandungi merkuri. Ada. Okey, dan produk kosmetik yang ada merkuri, dia punya efek memang cepat. Memang cepat. Contoh nak jadi putih, muka jadi putih, cerah. So ada banyak kosmetik letak merkuri. Sebab merkuri ini memang cepatlah. Kandungan dia memang dia akan cepat putihkan muka awak. Macam itulah. Okey, tapi merkuri ni bahaya ni. Sebenarnya telah diharamkan. So kalau you lihat produk yang mahal-mahal, contoh Estee Lauder, okey, semua itu tak boleh ada merkuri punya. Okey, dia kena ganti dengan benda lain. Okey, tapi merkuri ini kalau you beli dekat mana-mana pasaran, contoh bahan kosmetik,
produk kosmetik kena hati-hati. Terutama yang murah, lepas tu dia kata efek memang bagus punya, cepat, kesan dia cepat sebab dia ada merkuri. Merkuri ini boleh masuk dalam ginjal, okey, darah, lepas tu kerosakan ginjal berlaku. Okey, ini sangat bahaya, so hati-hati bila pakai produk kosmetik, kena ada pengetahuan juga, bukan beli saja. Terutama produk yang tidak ada jenama, yang tidak ada bukti selamat digunakan. Okey, kulit menjadi hypersensitif dan kemerahan. Itu kalau jangka masa panjang. Hypersensitif, mata di bawah matahari sakit muka, okey, di bawah matahari je sebab hypersensitif dan selalu kemerahan, bintik-bintik tak elok. So sekali pakai sentiasa kena pakai yang makeup sebab dah tak boleh dah. Bila tak pakai you pun tak boleh cam muka sendiri. Contoh kan. Okay, so make it natural. In future kosmetik untuk rias punya, kosmetik rias tak payah terlalu tebal, okay. Make it natural sebab melindungi kulit juga. Okay. Kosmetik perawatan, okay, no problem. Mask semua itu untuk melindungi muka, semua itu okay. Tak ada masalah. Okay, so ini untuk topik ini. Kira dah selesai lah. Rasanya you perlu baca lagi. Okay, baca untuk poin-poin yang hijaukan semua itu, you kena baca supaya untuk awak faham lebih baik dan tidak salah hafal. Jangan benda yang tak perlu hafal, you pergi hafal. Yang saya hijaukan semua, yang isi tempat kosong, itu benda yang awak patut hafal lah, kena tahu lah. So baca banyak kali, dia akan boleh ingat. Okay. Okay, thank you untuk kelas hari ini.